Kalau late law tak masuk, awak boleh buang Syafiee daripada peguam awak pada 26 Julai. Masuk akal ke? Seorang yang betul-betul nak bawa peguam lain, bukan sahaja tak dapat bawa peguam lain, dia sendiri membuang peguam yang ada. Adakah itu tindakan munasabah seorang bekas Perdana Menteri untuk membela diri dia? Dan ketiganya, dia lantik pula seorang peguam yang memang tersohor dan dihormati, tetapi yang tidak pernah diberikan jilid-jilid yang banyak itu untuk dibaca terlebih dahulu. Tidak pernah letak standby. Siapa sekalipun, macam mana nak sediakan rayuan dalam tempoh 3 minggu sebelum 15 Ogos? Siapa yang buat benda ni? Najib. Bukan mahkamah buang Syafiee, bukan mahkamah lantik Hisham untuk dia. Semua ni kerja Najib. Kemudian bila dah panggil untuk bicara 15 Ogos, awak failkan permohonan, awak dah failkan permohonan untuk keterangan baru yang awak cuma failkan pada bulan Jun. Sedangkan dokumen itu diperolehi dalam perbicaraan 1MDB pada 13 Mac. Kenapa awak sendiri lambat? Bukankah itu menunjukkan awak sengaja nak melengah-lengahkan? Sedangkan awak sepatutnya fikirkan untuk kepentingan kebebasan diri awak. Apatah lagi untuk dapatkan bicara yang adil yang mahkamah bagi. Awak sendiri berlaku tidak adil kepada diri awak. Awak melengah-lengahkan permohonan. Bila permohonan ditolak pada 16 hari bulan, masih minta tangguh. Sedangkan peguam itu dilantik atas anggapan dia dah sedia di bawah kaedah 6. Itu yang kelima. Keenam, bila minta hujah, peguam diarahkan oleh Najib mengatakan tak nak hujah. Dan mahkamah tanya, jadi awak bergantung harap kepada penghujang bertulis sebelum itu? Ya, itu hari Selasa. Kemudian sidang barang hujah Selasa, sidang barang hujah hari Khamis. Hari Khamis bangkit lagi peguam Najib atas arahan Najib yang ketujuh, minta maklumkan bahawa mereka berhasrat pula untuk memfailkan hujah hari Khamis. Kemudian bila selesai je sidang barang pada hari Jumaat, mahkamah tanya balik, baik Syam sebagai peguam Najib, jadi awak akan failkan hujang bertulis. Tukar lagi kali ke-8. Pada masa ini kata tidak, kami tidak ingin berhasrat pula. Tak berhasrat pula. Mahkamah tanya, tak apa, kita bukan nak bersidang hari ini lagi, dah Jumaat petang. Hari Isnin pun tangguh, kita bersidang hari Selasa. Jadi datang hari Selasa untuk hujah lisan. Kami tidak ingin berhujah. Tapi yang ke-9, datang pula hari Selasa dengan permohonan difailkan sebelum tu untuk membatalkan kelayakan Ketua Hakim Negara pula atas alasan dangkal berkaitan dengan isu suami sebelum daripada Najib dituduh 4 Julai. Kemudian bila dah tengah berbicara, datang peguam lama balik, Syafiee. Datang pula seorang peguam baru lain, Firuz. Adakah ini sebagai seorang pengamal undang-undang, perkara seperti ini pengamal undang-undang tak pernah lakukan? Dan tak pernah lakukan bukan sebab apa? Sebab kita tidak ingin dianggap sebagai orang yang menyalahgunakan proses mahkamah. Sebab itu, jangan salah faham, saya bukan menuding jari kepada mana-mana peguam, tapi saya menyalahkan Najib Razak. Penyudahannya daripada semua perkara ini yang ke-10, Najib Razak kalau dia mengadu seperti mana dia adu sebelum ini di perkarangan mahkamah, tadi dia mengadu dia tidak diberi keadilan dan sebagainya, sebenarnya aduan Najib ini patut dibuat di hadapan cermin, cermin yang besar supaya dia dapat nampak muka dan tubuh badan dia. Kerana apa? Sebab dia adalah arkitek ketidakadilan diri dia sendiri. Dalam bahasa Inggeris dipanggil, he's the author of his own misfortune. Dia yang membuat segala benda yang mengakibatkan apa yang dikata dia tidak diberi perbicaraan adil. Akibat daripada tindakan dia, akibat daripada ketinggalan dia, pengabaian dia, kecuaian dia. Semua salah dia. Semua adalah salah dia. Tidak ada mahkamah tinggi, mahkamah rayuan maupun mahkamah persekutuan tidak langsung memberikan ruang untuk dia. Cukup ruang diberikan. Dan di penghujungnya mahkamah masih masuk dalam dan meneliti balik rekod rayuan, meneliti balik 94 alasan yang diberi untuk rayuan, dan mahkamah rumuskan dalam menghakiman Prox Clause of Judgment. Maka mengatakan daripada 94 alasan ni, 2 alasan
yang besar wujud. Satu, Najib mengatakan bahawa Hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi telah terkilaf dalam mendapati bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan satu kes prima facie untuk memanggil Najib Razak pembelaan. Dan yang keduanya, selepas pembelaan dipanggil, mereka ini telah kilaf dalam tidak menilai secara kukuh pembelaan yang dibangkitkan oleh Najib. Nampak tak mereka masih baca dan masih meneliti, dan kemudian mereka merumuskan daripada kedua-dua alasan ini dan daripada pengamatan alasan penghakiman seperti mana yang juga dirumuskan oleh Sidambaran dalam hujahan balas lisan dia. Kami dapati tidak ada cacat cela dalam mana-mana bahagian penghakiman Mahkamah Rayuan maupun Mahkamah Tinggi, sehingga kan mereka mengatakan di perenggan 38, tak silap saya, 36, minta maaf, mereka mengatakan sekiranya lah rayuan ini diletakkan di hadapan mana-mana mahkamah yang munasabah dan mereka mendapati ada pembelaan, maka itu adalah ketidakadilan yang melampau. Kalau mahkamah dapati ada pembelaan yang dibangkitkan oleh Najib melalui rekod ini, maka keputusan oleh mahkamah itu adalah suatu ketidakadilan yang melampau. Sebab tidak ada langsung pembelaan. Itu keputusan mahkamah. There will be a travesty of justice. Suatu penyalahgunaan keadilan yang melampau jika daripada apa yang Najib bangkitkan ada orang nak bebaskan dia. Itu fahaman bahasa mudah. Bayangkan kalau nak cakap macam tu, nak tulis macam tu, semestinya dah baca, semestinya dah teliti. Hakim tidak akan berani membuat keputusan dan penulisan alasan tanpa membaca. Jadi akhir kata, bagaimanakah Najib Razak nak mengadu, kecuali kalau dia mengadu di hadapan cermin. Aduan tu tertumpu terus kepada dia. Dia adalah arkitek kehancuran apa yang dikatakan ketidakadilan kepada diri dia. Dialah penyebab utamanya. Baik, terima kasih Tuan.